Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni macam yang aku janjikan pada video-video yang sebelum ni, aku janjikan korang yang aku nak buat video cerita seram pendek kan. Dan cerita seram pendek tu aku akan ambil daripada cerita-cerita korang. So hari ni aku akan kongsikan dengan korang cerita-cerita seram pendek yang aku dapat daripada korang. Tapi tak banyak aku dapat sebab mostly korang hantar cerita seram dekat aku tak ikut kriteria yang aku nak sebenarnya. Korang hantar dekat aku cerita seram korang tu memang sangat-sangat panjang, dah macam boleh buat essay. So aku terpaksa reject sebab aku just nak 1 hingga 5 ayat je. So lagi pendek lagi bagus. Tapi don't worry, aku sebenarnya dah baca semua cerita-cerita seram yang korang hantar dekat aku. Don't worry, aku dah baca semua dan aku dah tapis dan aku dah pilih beberapa cerita seram yang terbaik dan agak menyeramkan untuk aku kongsikan dengan korang. So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Jadi cerita seram yang pertama ni aku akan kongsikan daripada Aiman Ihsan. Assalamualaikum Kak Nina, saya nak share kisah seram pendek. Aku balik ke rumah, disapa ayah, disuruh keluar membeli makanan. Sebaik saja aku melangkah keluar rumah, aku tersedar yang ayah aku sudah lama meninggal. Aku tak tahu sama ada aku patut happy aku dah jumpa ayah aku yang dah lama meninggal ataupun aku rasa aku patut takut aku jumpa dengan ayahku yang dah lama meninggal. Kalau korang ada dekat tempat dia, adakah korang akan rasa happy ataupun korang akan rasa takut? Komen kat bawah. Next story. Cerita yang seterusnya ni dikongsikan oleh Nurul Hussein. Okey, jom kita baca. Masa tu aku tengah baring dan berehat dalam bilik aku. Aku bermain telefon dan melihat aplikasi Instagram dan Facebook sebelum melelapkan mata. Tiba-tiba ada bunyi yang sedang dibuka di bilik aku. Kembang bulu roma aku. Based on my real story, Kak Nina. Maybe masa tu dia ada kat bilik tengah scroll Instagram, tengah scroll Facebook. So benda tu perkara biasa yang kita akan buat sebelum kita tidur kan. So secara tiba-tiba dia terdengar ada bunyi sesuatu yang seolah-olah tingkap dia sedang dibuka. Kalau korang jari dia, adakah korang akan tengok kat tingkap tu? Siapa yang buka tingkap aku malam-malam ni? Kucing? I don't know. Komen di bawah. So next story. Cerita yang seterusnya ni dikongsikan oleh Adira. Atuk tengah sibuk bersihkan kawasan rumah pada waktu malam. Tiba-tiba ada suara nenek memanggil Atuk untuk pulang kerana hari sudah lewat malam. Bila masuk rumah, nenek sudah lama tidur. Oh, wait. So maksudnya yang panggil Atuk dia masuk ke dalam rumah tu bukanlah nenek dia, tetapi ada sesuatu yang menyerupai nenek dia. Okay, next story. Okay, cerita yang seterusnya ni dikongsikan oleh Aina Shopee. So, cerita dia macam ni. Malam tadi, ada sesuatu yang tarik selimut saya dan tiba-tiba bila saya bangun, ada perempuan berbaju putih atas almari tengok saya. Yang ni aku tak suka, yang ni aku tak suka. Aku tak suka yang ni. Korang bayangkan, korang tengah tidur and then korang punya almari menghadap pula korang punya katil. Maksudnya bila korang tengah tidur tu, korang menghadap almari korang. And then bila korang terjaga, bila korang terbangun je, korang nampak ada benda tu sedang tengok korang macam tu dari atas almari. Okay, next. Okay, cerita yang seterusnya ni dikongsikan oleh Verdina Linia. Cerita ringkas seram di asrama college. Tak dapat tidur sebab dengar bunyi orang main guli di dalam bilik. Cuba pasang earphone volume kuat tapi bunyi guli tu setanding dengan bunyi lagu yang dipasang. Maksudnya lagi dia tambah lagi volume lagu tu, lagi kuat benda tu tabur dia punya guli. Apa sangat dia nak bergurau? Maybe.
Okey, cerita yang seterusnya daripada Muhammad Rahmat Mustafa. Saya dan roommate saya bangun subuh dan pergi ke bilik air untuk berwudu. Dalam tu, kami tegurlah seorang student ni. Dan dia belah. Dah lepas solat baru kami teringat. Masa tu cuti mid-sem dan kami berdua je ada di college. Aku tak tahu nak cakap apa sebab aku dah rasa meremang. Rahmat, sebenarnya awak seorang yang sangat-sangat bertuah sebab awak boleh jumpa lagi kawan baru awak yang bukan manusia. Okey, seterusnya. Cerita yang seterusnya dikongsikan oleh Nur Ain Balkis Aziz. Aku adalah kawan saya. So maksudnya kat sini aku yang dia nak sampaikan ni adalah kawan dia. Jadi dia gunakan aku untuk memudahkan cerita. Tersedar di tengah malam tapi tak dapat bergerak. Terdengar bunyi baldi dekat sangat dengan telinga mengelilingi katil. Sedangkan aku tidur di katil bahagian atas. Sekaligus terdengar suara perempuan mengilai. Nasib baik tak munculkan diri. Dia boleh buat party pula time orang tengah tidur tu. Okay, next story yang dikongsikan oleh Nur Ain juga. Aku terjaga waktu malam untuk ke tandas. Aku pergi sendirian. Bila nak balik ke dorm, aku ternampak dua budak perempuan berjalan macam tengah berkongsi pakai baju sukan. Tapi di bahagian dorm lelaki. Siapa mereka? Pada waktu malam, aku rasa dia terbuka hijab rasanya sebab dia boleh nampak benda-benda macam tu. Lepas tu ada pula dua orang perempuan dekat dorm lelaki. Impossible lah akan ada perempuan yang boleh pergi ke dorm lelaki lepas tu dia bersembang pula kat situ. Okay, next story. Cerita yang seterusnya ni dikongsikan oleh Ain Nabila. Tidur sorang-sorang, lepas tu asyik dengar orang ketuk dinding pakai pensel dan orang main buka pintu bilik dan tutup. Seram sepanjang malam, tak boleh tidur. Aku cuba bayangkan tengah nak tidur tiba-tiba dengar dinding macam kena ketuk dengan pensel. And then dengar pula bunyi pintu yang dibuka ditutup. Seram. Okay, next story. Cerita yang seterusnya dikongsikan oleh Hais. Okay, aku tak tahu pronounce nama dia. Okay, jom kita baca. Wan menolak mayat Ika ke dalam lubang yang digalinya seorang diri. Tidak lama selepas menimbus mayat Ika, telefon Wan bergetar. Panggilan itu daripada ibunya di kampung. Wan, Ika datang rumah ni, ujar ibunya tenang. So Wan tu tengah kuburkan mayat awet dia. And then pada masa yang sama, mak dia call, Ika tu datang kat rumah diorang. So siapa sebenarnya Ika? Okay, cerita yang kedua. Malam itu, semasa hendak menutup cermin gelangsar, aku ternampak jiran aku, Amy, melambai-lambai dari dalam rumahnya. Perasaan aku bercampur baur. Bukan ke Amy dah balik asrama? Sorry guys, aku memang dah rasa seram sangat time ni. Seronok kan menakutkan diri sendiri. Korang memang the best lah. Cerita-cerita pendek seram daripada korang memang the best. Memang boleh buat aku rasa seram dan beremang bulu roma. Dan aku boleh rasa macam seolah-olah cerita tu macam real. Okay, real. Okay, next story daripada Zalfira Zaki. Okay, sorry kalau salah mispronounce nama awak. Assalamualaikum Kak Nina. Saya nak cerita pengalaman seram saya time dekat asrama. So benda ni jadi time pukul 3 pagi and saya tersedar waktu tu sebab rasa macam ada orang lari di tepi katil saya. Rupa-rupanya saya ternampak seorang pelajar perempuan berbadan separuh sedang berlari dan merenung saya. How come awak boleh berani macam ni? How come? Ya Allah. Berbadan separuh Separuh lagi mana? Okay, itu je cerita-cerita seram yang dikongsikan korang kepada aku, yang aku dah tapis, yang aku rasa cerita tu betul-betul seram.
dan menarik dan boleh buatkan aku rasa aku tak sabar nak kongsi dengan korang. Tapi korang jangan risau. Korang rasa tak puas lah, kenapa video kali ni pendek, alamak, tak puas, nak dengar lagi, we want more. Okay, baik, jangan risau sebab aku masih ada lagi stok cerita seram pendek untuk korang. Dan tapi yang ni kali ni bukan daripada korang, bukan daripada follow aku, tapi yang ni aku cari sendiri, aku korek-korek dekat Google and I found it. So korang jangan risau, kita akan takutkan diri kita sekali lagi, okay? Jadi kita akan teruskan cerita seram yang seterusnya. Ada fakta yang mengatakan bahawa jika kita sedang mimpi orang yang kita tidak kenal, itu bermakna hantu mereka sedang memerhatikan kita semasa tidur. My God, aku dah lah banyak orang aku mimpi tak kenal sebelum ni. Weh, korang bayangkan tengah tidur and then korang dalam mimpi tu bahagia je korang mimpi dengan orang yang korang tak kenal. Padahal pada masa yang sama tu ada something yang diri macam ni tengok korang masa korang tengah tidur. Please make sure sebelum tidur korang baca doa-doa tidur, okay? Okay, next. Aku sangat menyukai saat isteriku menyanyi. Suaranya begitu indah dan merdu. Namun, malam ini aku sangat menikmati suara jeritan kesakitan meminta tolong saat darah keluar dari kepalanya. Yang ni, okay, maksudnya dekat sini dia mendera isteri dia. Dia seorang yang sangat-sangat psycho, okay? Dia suka dengan suara isteri dia menyanyi sebab suara isteri dia sangat-sangat sedap. Tapi pada malam tu dia suka dengar suara isteri dia merintih kesakitan. Cerita yang seterusnya, aku fikir kucing aku ada masalah penglihatan. Dia selalu melihat aku dengan wajah yang bengis. Tapi akhirnya aku sedar dia bukan melihat aku, dia melihat di belakangku. So aku nak tanya kepada korang yang ada bela kucing, adakah korang pernah nampak kucing korang pandang korang macam muka tak puas hati, macam merengus marah macam tu? Pernah ke tak? Ataupun secara tiba-tiba bila dia dekat sebelah korang, korang tengah main-main dengan dia, tiba-tiba dia macam tu. Ada tak? Komen dekat bawah, okay? So next story. Saat aku ingin tidur, aku memerhati keluar tingkap, melayan perasaan sebelum terlelap. Tiba-tiba ada suara yang berbisik. Bukan di sana, aku di sini, di sisimu. Seterusnya, sampai je aku di halaman belakang rumah, terlihat isteriku sedang membawa mayat kucingku. Dia menguburkan kucing itu sama seperti di tempat aku menguburkan jasad isteriku 4 hari yang lalu. So yang bawa bangkai kucing dia tu adalah isteri dia. Belakang rumah nenek ada perigi buta. Satu malam, aku terdengar orang ambil air dari perigi. Bila aku intai melalui tingkap, aku nampak Nek Gayah, jiran nenek yang lemas dalam perigi beberapa tahun yang lepas. Cerita seram ni seram. Ya, memang cerita seram. Mestilah seram kan? Takkan kelakar pula. Last story. Anak aku seorang yang terbuka hijab. Dia boleh melihat apa yang orang lain tak boleh lihat. Dan aku sebagai ibu kandungnya merasa sangat bersyukur dengan anak aku. Waktu itu aku ajak dia bermain di halaman rumah. Dia seronok sekali dapat bermain dengan aku. Tiba-tiba ayahnya datang dan mengajak untuk menziarahi kubur ibunya. Oh damn. Ibu yang dia main tu sebenarnya adalah roh ibu dia, bukan ibu dia yang sebenar. Kenapa pintu tu tutup? Kejut aku gila. So anak dia ni terbuka hijab, jadi mak dia dah mati dan anak dia boleh nampak mak dia. Dan dia tak tahu kata mak dia mati. Lepas tu tiba-tiba ayah dia ajak
dia pergi kubur ibu dia. Sedangkan pada masa tu dia tengah bermain dengan ibu dia. Okay guys, that's it for today. Dan antara cerita-cerita seram yang aku kongsikan dengan korang tadi, yang mana korang rasa yang paling boleh membuatkan bulu roma korang tercacak sepenuhnya, dan yang mana korang rasa yang paling menyeramkan, please komen di bawah. Dan aku harap korang suka dengan konten aku pada kali ni. Walaupun cerita seram pendek tu memang pendek je, memang nama cerita seram pendek memang pendek lah kan, takkanlah panjang pula. That's it for today, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, comment dan share video ni. Jangan lupa juga untuk turn on notification supaya korang tahu bila aku upload video-video yang baru dan korang tak akan terlepas. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.